Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid 4 Lavender. Bertemu kita lagi pada minggu ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Baik murid-murid, kita masih lagi dalam tema kemasyarakatan Unit 1. Tajuk kita pada hari ini, Program Kebun Komuniti. Okey, ini adalah standard kandungan. Pada kali ini kita akan menyentuh tentang mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera. Seterusnya, standard pembelajaran kita akan bercerita dan mengejarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Pada kali ini untuk objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat bercerita dan mengejarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan juga memahami maksud 6 peribahasa yang terdapat di dalam dialog. Baik murid-murid, jom kita belajar BM tahun 4. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 5. Cikgu harap murid-murid dah bersedia. Baik, aktiviti yang pertama kita pada hari ini iaitu membaca dan memahami dialog yang menggunakan peribahasa. Jadi cikgu harap murid-murid dapat memberikan tumpuan ketika cikgu membaca dan membincangkan maklumat yang terdapat di dalam buku teks. Okey? Dah bersedia? Program Kebun Komuniti. Encik Hussein membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Jadi, untuk pengenalan tajuk ini, Encik Hussein telah membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan tempat tinggal mereka. Mari kita lihat gambar yang pertama berserta dialognya. Jika kita lihat gambar yang pertama ini, kita dapat lihat penduduk taman yang sedang mengusahakan kebun komunitinya, di mana di sini terdapat Encik Hussein, Hadif dan juga kakaknya Hajar. Mari kita baca dialog Encik Hussein. Penduduk taman impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Gambar yang kedua, masih lagi di kebun komuniti, kita lihat dialog yang diujarkan oleh Hajar, anak Encik Hussein. Saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Jadi, jika murid-murid perhatikan kedua-dua gambar ini, ialah ketika Encik Hussein dan anak-anaknya berada di kebun komuniti, di mana Encik Hussein menerangkan kepada anaknya keprihatinan penduduk kampung terhadap kebun komuniti dalam mengusahakan tanaman mereka. Mereka menanam pelbagai jenis sayur-sayuran. Dan dialog yang kedua, kita dapat lihat bagaimana Hajar berasa kagum melihat usaha penduduk kampung yang bersungguh-sungguh mengusahakan kebun komuniti. Baik, mari kita lihat gambar seterusnya. Jika kita lihat pada gambar yang ketiga dan keempat, terdapat masing-masing 2 peribahasa. Kamu boleh tengok muka surat 5. Setiap gambar ada 2 peribahasa yang diletakkan. Besar hati, mandi peluh. Gambar yang keempat, sekangkang kera menambat hati. Okey, jika kita lihat gambar yang ketiga ini, okey, terdapat seorang perempuan yang sedang mengutip hasil tanaman di kebun komuniti. Dan gambar yang keempat, kita dapat lihat Hadif dan kakaknya Hajar dan juga Encik Hussein sedang melihat bagaimana penduduk kampung mengusahakan kebun komuniti secara bekerjasama. Baik murid-murid, di dalam topik ini kita akan menyentuh tentang seni bahasa, iaitu peribahasa. Jadi, cikgu akan terangkan sedikit apa itu peribahasa. Okey, sebelum kita pergi kepada maksud peribahasa yang terdapat di dalam buku teks. Mari kita lihat apakah maksud peribahasa. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat.
Okey, jadi peribahasa ini merupakan satu tajuk atau topik yang besar. Di bawah peribahasa-peribahasa ini terdapat simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Jadi, ini adalah anak-anak kepada peribahasa tersebut. Mari kita lihat satu persatu supaya kamu lebih jelas. Baik, kita lihat anak kepada peribahasa yang pertama iaitu simpulan bahasa. Simpulan bahasa merupakan gabungan dua perkataan biasa yang digabungkan membawa maksud tertentu. Okey? Dua perkataan yang digabungkan menjadi maksud tertentu. Apa contohnya? Kita lihat. Perkataan yang pertama kaki. Perkataan yang kedua ayam. Digabungkan menjadi kaki ayam. Bermaksud orang yang tak pakai alas atau kasut. Okey? Ini antara contoh-contoh yang cikgu dapat berikan. Tetapi banyak lagi simpulan bahasa yang kamu boleh terokai. Baik. Kita akan teruskan lagi dengan jenis peribahasa yang kedua iaitu perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang paling indah, ringkas, kemas serta mempunyai maksud tersirat. Biasanya disertakan dengan perkataan bagai, laksana, umpama, seperti dan ibarat. Contohnya, bagai aur dengan tebing. Maksudnya, hubungan yang erat. Kalau kamu nak kenal pasti perumpamaan, kamu lihat perkataan di hadapannya. Okey, mesti ada sama ada bagai, laksana, umpama, seperti dan juga ibarat. Baik, kita teruskan dengan jenis peribahasa yang ketiga, iaitu bandingan semacam. Apa itu bandingan semacam? Bandingan semacam ialah bahasa kiasan yang digunakan untuk menyatakan perilaku, perangai atau sifat seseorang sejajar dengan benda yang dibandingkan. Contoh, adil seperti hakim, alim seperti ulama, hitam seperti arang. Bermaksud, kita ambil sifat dan kita bandingkan dengan sesuatu benda yang bersesuaian dengan sifat yang kita ingin nyatakan. Okey, jadi ini adalah jenis peribahasa yang ketiga iaitu bandingan semacam. Baik, kita teruskan dengan jenis peribahasa yang keempat iaitu bidalan. Bidalan ialah susunan kata yang telah digunakan secara umum dalam masyarakat Melayu. Di dalam bidalan terkandung perbandingan, teladan dan juga pengajaran. Okey, contohnya nasi sudah menjadi bubur. Maksudnya perbuatan yang telah terlanjur tidak boleh ditarik balik. Ini adalah antara contoh-contoh bidalan yang diberi untuk memahamkan kamu. Jadi dalam masyarakat Melayu banyak menggunakan bidalan-bidalan ini untuk memberikan teladan dan pengajaran kepada sesuatu perkara. Baik, kita teruskan dengan jenis peribahasa yang seterusnya iaitu pepatah. Pepatah ialah sejenis peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata. Maksud yang disampaikan jelas untuk memberikan pengajaran, nasihat dan panduan hidup. Okey, contohnya berani kerana benar, takut kerana salah. Maksudnya orang yang bersalah akan berasa takut manakala orang yang benar akan mempertahankan dirinya. Baik, ini adalah satu daripada banyak contoh pepatah yang kamu boleh rujuk sama ada secara alam maya ataupun kamu boleh rujuk pada buku peribahasa. Baik, kita teruskan dengan peribahasa yang terakhir iaitu kata-kata hikmah. Okey, kata-kata hikmah ialah ungkapan bernas yang mempunyai maksud yang dapat memberikan teladan, kesedaran, peringatan dan pengajaran sebagai panduan hidup. Contohnya, bersatu teguh, bercerai roboh. Maksudnya, jika kita hidup bersatu, kita akan menjadi kuat. Tetapi jika bercerai berai, akan menjadi lemah. Okay, ini adalah kata-kata hikmat yang selalu diungkapkan jika kita bercakap tentang perkara-perkara yang baik. Menunjukkan kita seorang yang berbudi bahasa dan juga bersopan santun. Baik, mari kita teruskan. Tadi cikgu ada jelaskan maksud peribahasa, jenis-jenis peribahasa serta beberapa contoh. Kamu boleh dapatkan contoh-contoh peribahasa yang lain. Baik, di sini
Kita akan memahami maksud peribahasa yang terdapat di dalam dialog dan gambar. Dalam gambar ini, jika kamu lihat gambar yang pertama dan gambar yang kedua, di dalam dialog ada tulisan berwarna merah. Okey, jadi yang pertama ambil berat, yang kedua berganding bahu. Jadi kita nak mengetahui apakah maksud di sebalik peribahasa ini. Mari kita lihat apakah maksud ambil berat. Ambil berat ialah memberi perhatian. Jadi jika kita lihat dalam cerita ini, sikap penduduk taman yang sentiasa memberikan perhatian kepada kebun komunitinya. Baik, yang kedua, berganding bahu. Cikgu pasti murid-murid pernah mendengar peribahasa ini, iaitu berganding bahu. Mari kita lihat apakah makna berganding bahu. Berganding bahu ialah bekerjasama. Jika kita dapat lihat sikap penduduk taman ini yang sentiasa berganding bahu untuk memastikan kebun komunitinya menghasilkan tanaman yang subur dan juga segar. Baik, mari kita pergi yang seterusnya. Gambar yang ketiga ini ada dua perkataan atau peribahasa, besar hati, mandi peluh. Okey. Mari kita lihat apakah maksud besar hati. Okey, besar hati ialah bangga atau gembira. Hadif dan keluarganya berasa bangga melihat kesungguhan penduduk taman yang boleh mengusahakan kebun komuniti dengan jayanya. Okey, mandi peluh pula ialah bekerja kuat. Okey. Seterusnya kita lihat gambar yang keempat. Apakah maksud sekangkang kera? Sekangkang kera maksudnya sempit dan tidak luas. Okey, maksudnya tanah yang kecil, sempit dan juga tidak luas. Apa pula maksud menambat hati? Menambat hati ialah memikat hati. Ini dari segi memahami maksud peribahasa ya. Okey, mari kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Okey, bercerita dengan menggunakan peribahasa yang diberikan. Baik, tadi kamu dah tahu maksud besar hati iaitu bangga, mandi peluh iaitu bekerja kuat. Jika kita lihat pada gambar ini, keluarga Encik Husin berasa bangga dengan penduduk taman yang sanggup bekerja kuat untuk menguruskan kebun komuniti ini. Jadi apa cerita yang boleh kita buat menggunakan peribahasa tersebut? Baik, cikgu kongsikan di sini. Okey, di sini cikgu akan kongsikan cerita yang boleh kita bina berdasarkan peribahasa tersebut. Okey, Hadif dan Hajar berasa besar hati melihat kesungguhan penduduk di taman ini bermandi peluh untuk mengusahakan kebun komuniti tersebut bersama-sama. Jadi dalam ayat ini, perkataan besar hati bermandi peluh yang telah digunakan bersesuaian dengan makna yang diberikan. Baik, kita teruskan dengan gambar yang keempat, sekangkang kera iaitu tanah yang luas dan sempit. Menambat hati iaitu memikat hati. Jadi, mari kita lihat cerita yang kita boleh bina berdasarkan gambar. Okey, kerjasama yang ditunjukkan oleh penduduk ini dalam mengusahakan tanah sekangkang kera ini benar-benar menambat hati mereka. Jadi ini adalah antara ayat-ayat yang boleh digunakan berdasarkan peribahasa yang diberikan. Seandainya ada ayat atau perkongsian lain yang bersesuaian dengan gambar dan juga grafik, cikgu alu-alukan dan boleh kongsikan kepada cikgu. Baik murid-murid, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tibalah masa untuk latihan hari ini, 15 Februari 2021. Latihan yang pertama, sila tulis semula di dalam buku tulis pemahaman cerita gambar nombor 3 dan 4 seperti yang dibincangkan. Tidak perlu lukis gambar ataupun fotostat gambar. Okey, kamu perlu salin semula cerita yang ini, bersama dengan peribahasa. Sekiranya kamu ada ayat lain yang bersesuaian dengan gambar, cikgu alu-alukan boleh kongsikan dengan cikgu. Okey, ini adalah gambar yang ketiga dan juga gambar yang keempat, salin di dalam buku pemahaman. Seterusnya seperti biasa, latihan yang kedua adalah kamu perlu menjawab soalan
menggunakan link Google Form yang diberikan di dalam grup WhatsApp. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.